Assalamualaikum. Selamat pagi daripada bumi Melaka. Sekarang pukul 4 pagi. Keadaan di Melaka lengang, tapi di jam besar tu ramai juga yang tengah melepak-lepak. Okey. Saya nak berkongsi pengalaman mengenai Grab punya new income structure ataupun Grab Service Fee, GSF. Okey, setelah testing selama 2 minggu, saya dapat simpulkan di sini bahawa ciri-ciri utama dalam new income structure ni, yang orang untuk sebut opt-in, opt-out ni, ada 5 tu yang dia bagi tu. Dia ciri yang pertama tu yang obvious. Dia punya, boleh katakan, commission baru dia sliding scale lah, ataupun dynamic. Dia ikut jarak pick up. Contoh kalau pick up 3km ke atas, dia agak rendah sikit komisen dia. Kalau pick up sampai 1km memang agak tinggi sikit lah, dalam 23%, tapi tak sampai 30% lah, 25% lah paling tinggi pun. Tapi kalau yang betul jauh pun kadang-kadang negatif komisen pun ada. Dia ikut kawasan, ikut juga ini. Tapi apa yang saya boleh katakan, saya di sini tidaklah mau suruh anda semua sekali, driver-driver semua opt-in, ataupun saya tidak juga suruh semua jangan opt-in. Saya just nak terangkan apa itu, saya cuba terangkanlah apa itu new income structure, dan saya mahu anda semua buat pilihan sendiri. Dan siapa yang buat pilihan tu, siapa yang pilih nak opt-in, pilihlah opt-in. Siapa yang tak nak opt-in, tak payah pilih pun tak apa. Itu hak masing-masing, dan saya anjurkan sama-sama kita hormati hak kawan-kawan kita semua. Tak payahlah kita nak menganjing, mengelembu ke, mengkeldaikan orang yang pilih. Orang yang tak pilih pun tak apalah, kan? Orang yang pilih tak payahlah nak menganjing orang tak pilih. Orang yang buat Grab ni semua nak cari rezeki halal. Siapa yang dah tak buat Grab, alhamdulillah dah ada kerja lain ke, dah ada tempat lain cari rezeki ke, tak apa. Sama-sama rezeki Allah bagi. Bukan syaitan bagi, bukan iblis bagi, Tuhan bagi. Sama-sama kongsi. Okey? So tadi saya dah sentuh yang pertama, isu for pick up lah. Itu yang paling utama. Okey. Yang nombor 2, ciri-ciri dia adalah apa nama, okey, ciri yang kedua dan ketiga sebenarnya. Dua dan ketiga adalah almost similar, which is cancellation. Cancellation sama ada passenger no show ataupun cancellation yang passenger buat sewaktu kita on the way nak pick up dia. Kedua-dua ini ada tambahan. Walaupun baru sekejap, baru seminit kita pergi, contohlah passenger no show. Macam biasalah, kalau kita sampai tempat tu, kita tunggu 5 minit, passenger tak ada, kita boleh klik passenger no show, cancel, kita dapat RM3 on the spot. Tapi untuk yang baru ni, dia akan kira pula jarak tadi, time kita dapat job tu, dan kita bergerak ke arah tempat pick up tu, berapa kilometer dan berapa minit. Actually dia more kepada berapa minit. Lagi lama minit tu, maksudnya lagi banyak kita akan dapat extra. Dia extra tu tak masuk on the spot, dia masuk minggu depan hari Selasa. Selalunya Selasa petang atau malam lah. Dia tiap minggu dia ada revise. Dia akan calculate cancellation passenger no show dan cancellation yang on the way kita pergi tu. Sama juga, lebih kurang lah. Kita katalah macam di Melaka ni, kita di Melaka Central, kita dapat job di Aeon Mall. Kita nak on the way pergi tu, dalam 5 minit nak pergi tu, tiba-tiba dah dekat, passenger cancel, RM3 kita dapat. Yang next week, hari Selasa, dia akan tambah lagi, at least RM2 ke, kan. So itu extra dia. Itu nombor ciri kedua dan ciri ketiga lah. Okey. Saya terpaksa terangkan satu-satu ciri dah. Dia ada 5 ciri utama. Okey. Untuk ciri yang keempat, yang ini paling jarang orang sentuh lah, yang saya ada sebut sikit tadi, revise setiap hari Selasa tu. Dia ada weekly revision, ataupun dia macam calculate balik. Yang tadi cancellation yang 2 jenis tu. Lepas tu ada lagi satu, weekly trip adjustment. Itu dia akan tengok balik segala macam kita punya trip, yang setiap trip tu ada tak yang overestimate, ada tak yang underestimate. Contoh, Grab jangkakan kilometer dia 10 km, tapi masa kita 8 minit je nak pergi. Sebenarnya
secara realitinya mungkin 15 minit kan, lebih daripada sepatutnya. So dekat situ Grab akan tambah at least RM5 satu trip. So akan dapatlah next week tu akan dapat revise amount. Bergantung kepada trip yang anda buat dan banyak mana yang agaknya yang underestimate tu lah. Macam saya selalu buat malam-malam buta macam ni, tengah malam, dia jarang sebab dia punya jarak tu dengan timing tu dah kena dah sebab tak jam. Melaka ni terutamanya weekend, waktu puncak, siang memang susah. Kadang-kadang 5 km pun boleh pergi 20 minit. So banyak case underestimate dekat situ. Bila Grab underestimate, dia bayar balik. So kawan-kawan saya yang buat siang, kebanyakannya siang, 99% dia buat siang, dia boleh dapat RM40, RM50 seminggu tambahan. Taklah banyak macam orang kerja dekat 7-Eleven. 7-Eleven RM1,700 gaji, yang ini RM50 seminggu. Tapi at least membantulah sikit kan. Mungkinlah ada orang cakap tak banyak, tak apa. Kalau nak banyak, kita cari kerja lain, tak ada masalah. Masing-masing rezeki Tuhan bagi. Okey. Yang ciri keempat, yang itulah penambahan tu. Hai. Sorry, baru habis yang topik keempat tadi. Job masuk pula. So kita sambung. Sekarang saya berada di Melaka Central, baru lepas hantar passenger ke sana. Boleh tahan juga tadi pukul 4, pukul 5 punya job ni sampai pukul 6 ni saya off kejap. Okey, yang perkara kelima, dia adalah orang cakap flexible cancellation. Flexible cancellation, dia bukan manual accept kan. Zaman sekarang semua dah auto accept. Untuk di Melaka ni semua dah auto accept, kecuali long distance punya job dengan grade 7 punya job, yang itu manual kan, kita boleh pilih. Yang ini bila kita opt in ni ataupun yang new income structure ni, dia masih mengekalkan ciri yang lebih kurang sama. Macam kalau long distance punya job, dia akan bagi pilihan nak accept ke nak ignore. Kalau Grab 7 pun sama, nak accept ke nak ignore. Tapi kalau job biasa, dia akan masuk terus pump, tapi dia ada beberapa saat untuk cancel. Yang ini job tu memang dah masuk, kita bukan ignore, kita cancel. Buat masa ni dikatakan bila cancel, dia tak beri efek lah. Bila keluar yang itu, ada button cancel warna merah belah kiri, belah kanan tu dia accept, dia just automatic lah, dia jalan laju-laju. Kita ada masa beberapa saat, kalau tak salah 10 saat untuk cancel. Bila kita cancel tu, dia tak menjejaskan efek, dia tak menjejaskan CR kita. Tapi benda tu tetap cancel dia bukannya ignore, dia lain. Dekat situ dia ada tunjuk peta sikit lah, dekat mana pick up location, drop off location. Dia agak-agak, bukan agak, dia tepat, tapi dia buat summary je. Yang nampak dekat situ berapa banyak kilometer nak pick up tu. Itu yang ramai tanya, bang kenapa tak buat semua, hargalah, location pick up, location drop off. Saya punya jawapan, kalau dia buat tu semua sama macam yang dulu, itu dah jadi manual pick up, manual accept, bukannya auto accept. Dia lain. Dia dalam isu new income structure ni, dia highlight dekat pick up distance. Pick up distance yang banyak sebelum ni Grab driver bagi pendapat pick up distance ni jauh sangat lah, apalah. Ini dia nak tackle isu tu, dia buat new income structure ni. So dia ubah suai benda tu, jadi dia fokus dekat situ lah, bukan nak fokus dekat benda lain. Tapi masalah kita selaku driver pun tahu harga macam dekat Melaka ni terlampau rendah. Kalau orang KL mengeluh ke apa harga rendah, Melaka ni lagi rendah. Tapi itu memang dalam pemerhatian lah. Sebab sekarang persaingan terlampau tinggi. Dia kalau jatuhkan harga lagi, kalau naikkan harga lagi, takut tak dapat job pula nanti kita. Sebab orang lain dah potong harga. Setakat ni kita kena bersabar dulu. Yang isu yang dia highlight dekat sini, yang saya kata dekat sini, dia nak highlightkan isu far pick up tu. So dia tak buat lah benda lain, dia fokus dekat situ je. Mungkin kalau dia akan tambah baik lagi, yang itu saya tak tahu. Di luar bidang kuasa saya, di luar pemerhatian saya. Setakat ni yang saya test macam tu lah. Okey. So setelah kita bentangkan kelima-lima ini, sebelum tu saya nak sentuh sikit lagi. Ada sikit ciri dia tak highlight kat mana-mana dalam 5 ciri yang dia highlight tu, tapi saya sendiri highlight. Dia punya adalah dia sentuh sikit yang bahagian credit wallet dan cash wallet. Credit wallet dan cash wallet, dia akan jadi macam ni. Kita akan nampak credit wallet tu dia potong habis, banyak potong.
Sebab dia punya ciri macam ni. Dia akan tolak gross fare, dia akan tolak dekat credit wallet. So kalau lah gross fare RM10, credit wallet kita asal ada RM20. Bila dah drop off tu, kita nampak credit wallet tinggal RM10. So nampak macam sikit. Tapi dia akan masuk net fare. Lepas tolak GSF ataupun kita bagi commission tu, ataupun ada tambah ada macam extra bonus ke apa, dia akan masuk kat bawah cash wallet. So katalah mula-mula sebelum kita buat job, dekat credit wallet ada RM20, dekat cash wallet ada kosong. Bila kita contoh drop job tu RM10 gross, RM8 net, kita punya credit wallet lepas kita drop off tu, kita akan nampak 10. Dan yang RM8 kat bawah tu lambat sikit tau. Waktu tu lah ramai yang maki hamun. Apa ni, ambil duit kami lah, apalah. Padahal ada je kat bawah tu. Dia kena tarik nafas dalam 5-6 kali dia masuk lah. So dia akan jadi RM10 kat atas, RM8 kat bawah. Ada juga orang kata, bang, penat lah bang nak bawa naik ke atas, nak top up tiap-tiap kali drop off kan. Sebenarnya tak payah. Dalam penjelasan depan-depan tu, waktu buka dima dia ada bagi tahu Grab akan terima, Grab akan macam ambil kira kedua-dua, credit wallet dan cash wallet tu sekali. Grab akan kira sekali. So dia macam fleksibel. Asalkan sama ada cash wallet atau credit wallet ada. Walaupun kita tengah pick up passenger ni macam back to back, tak sempat nak top up, benda tu ada kat bawah, dia kira juga. Bahkan tadi pukul 4 pagi, saya baru lepas beli kopi dekat 7E, saya punya kredit kosong. Kredit wallet kosong, cash wallet kosong. Saya dah beli top up tapi tak sempat masuk lagi. Tak sempat key in lagi, dah masuk job. Saya ingat job GrabPay rupanya job cash. So masuk juga job walaupun kosong-kosong. Jangan risau. Okey, setelah kita huraikan ke 5 ciri dan ciri-ciri tambahan tu, dekat sini saya nak kata pilihan masing-masing. Macam dekat Melaka ni, ini pendapat peribadi saya. Kalau kita sendiri jenis yang buat malam, macam saya ni kebanyakannya saya buat malam ataupun tengah malam ke awal pagi lah. Yang ini kalau ciri-ciri op ini menguntungkan saya. Tapi kalau kawan-kawan saya yang buat petang, agak sikit masalah lah. Sebab Melaka ni kadang pick up dekat 1 km tu kira dekat, tapi nak pergi 1 km tu, kalau siang hari dia punya traffic light ada 4. Lepas tu dia punya timing tu kadang-kadang 15 minit 16 minit nak pick up. Macam saya pagi-pagi 5 km kadang-kadang 4 minit je. Macam tadi saya dah terlepas simpang, job tu baru masuk. So saya U-turn, alamak, tak ada traffic light pun. Memang boleh U-turn, tak ada traffic light, belok kiri tak ada traffic light. 4 minit dah sampai. Padahal nak pick up 5 km. Dia terbalik. Tambah-tambah kalau waktu peak hour macam cuti sekolah ataupun weekend lah, dekat Melaka ni banyak jalan tutup. So dia jam, dia kira 1 km dekat, dia ambil banyak. Itu struggle sikit lah. Tapi dia akan revive balik tiap-tiap minggu tu. Itu yang kawan-kawan saya yang banyak buat siang tu, dia dapat banyak berpuluh-puluh ringgit setiap minggu tu yang revive balik. Dia cover balik lah sikit kan. Tak adalah banyak, tak adalah kaya sampai sekali dia revive tu kita boleh goyang kaki 3-4 bulan tak payah kayuh. Bukan, ada lah sikit tambahan dia. So ada baik ada buruknya. Dan setiap kita boleh pilih. Tak nak opt-in, nak opt-in, itu pilihan masing-masing. Dan saya minta sama-sama hormat pilihan masing-masing. Dan nak buat Grab, tak nak buat Grab tu pun pilihan. Siapa yang dah tak buat Grab tu, janganlah hina kawan-kawan yang tengah buat Grab ni. Masing-masing cari makan. Korang dah ada punca pendapatan lain, alhamdulillah lah. Kan? Apa nak panggil kami lembu, nak panggil kami keldai ke apa ke, buat apa? Kan? Masing-masing ada cara-cara dia, okey? Hormat diri masing-masing, hormat kawan-kawan. Okey, sekian, terima kasih.